Mari lihat dan dengar. Gemar peristiwa rampas kuasa di Pasai. Jom kita terus masuk ke kupasan kali ini. Teks sejarah klasik yang kita nak bincangkan hari ini, sejujurnya, memang sebiji macam filem aksi politik pecah panggung. Silis, dia ada segala-galanya. Rampasan kuasa, pertarungan yang nampak mustahil nak menang, ego orang atasan dan satu taktik psikologi yang betul-betul mengubah nasib sebuah empire. Cuba bayangkan perbezaan angka yang sangat menakutkan ni. Tentera Melaka cuma ada 20,000 orang. Tapi mereka terpaksa berhadapan dengan 120,000 musuh dari Pasai. Nisbah dia memang tak masuk akal. Di atas kertas, ini bukan sekadar pertempuran yang sengit kan? Ini dah macam satu misi bunuh diri. Jadi, macam mana semuanya bermula? Bayangkan situasinya. Seorang raja digulingkan oleh darah dagingnya sendiri. Dia datang merayu, minta tolong, mengharapkan satu misi menyelamat yang bunyinya pun dah mustahil. Sultan Zainal Abidin lari ke Melaka minta perlindungan dan Sultan Mansur Shah pula, entah macam mana, bersetuju nak kembalikan tahta tu dengan menghantar sepasukan tentera yang, macam kita tahu tadi, terlampau kecil. Masuk ke fasa pertama pertembungan ini, kita nak tengok macam mana kepimpinan tertinggi Melaka kendalikan tekanan yang gila ni. Anda kena tahu, pada waktu ni, mereka dah cuba serang pertahanan Pasai 4 ke 5 kali dan semuanya gagal. Mentaliti tentera memang dah goyah teruk. Perasaan putus asa masa itu sangat menebal. Sampaikan Laksamana yang terkenal berani itu pun rasa nak angkat bendera putih. Dia betul-betul yakin yang mereka tak akan menang dan patut berundur je. Tapi, nasib baik ada Tun Mat. Dengan penuh semangat, dia yakinkan semua orang. Alang-alang menyeluk pekasam kan? Kita cuba satu lagi serangan habis-habisan. Malam sebelum serangan terakhir tu, Komander Tertinggi Tentera Melaka, Bendahara Paduka Raja, buat satu keputusan yang sangat genius. Waktu tu, askar-askar semua dah kecup perut. Nak makan pun tak cukup pinggan untuk semua orang. Jadi, Bendahara arahkan mereka buat makan sedaun. Maksudnya, semua orang dari pangkat paling tinggi sampailah ke pahlawan biasa, duduk dan makan bersama-sama atas satu daun yang panjang. Tindakan ni sangat simple tapi impaknya luar biasa. Ia hapuskan jurang darjat dan satukan balik semangat persaudaraan mereka yang dah retak tu. Kemuncak pertempuran ni memang epik. Keesokan paginya, bila tentera bertembung, teks asal mencatatkan yang bunyi tempik sorak, pertembungan senjata, kuda dan gajah tu sangatlah bising. Sampaikan bunyi guruh di langit pun anda takkan dengar. Suasana kacau bila waktu tu memang betul-betul rasa macam dalam filem. Kalau kita teliti urutan masa pertempuran ni, momentum dia berubah secara sangat drastik. Mula-mula, keadaan memang hancur lebuh. Tentera Melaka panik, pertahanan pecah dan mereka lari lintang pukang ke arah sungai. Tapi, rentak berubah 180 darjah hanya disebabkan ketahanan luar biasa seorang bendahara dan 3 orang pemanah berani yang langsung tak nak berganjak. Dekat sini kita nampak tahap keberanian seorang bendahara yang tak masuk akal. Bila anak buah dia lari ketakutan kat sebelah dia, dia sikit pun tak berganjak. Sebaliknya, dia jerit panggil hamba dia, minta lembing. Dia dah sedia nak lawan lautan musuh yang besar tu, seorang diri, sampai mati. Ketegasan orang tua ni memang betul-betul meremangkan bulu roma. Dan dalam keadaan kelam kabut ni, berlaku satu kejadian yang agak kelakar tapi sangat kritikal. Nina Ishak nampak menantu ketua dia, Tun Hamzah, seorang lelaki yang kacak, tengah lari ketakutan. Dia pun perli Tun Hamzah dengan pedas, panggil dia lari macam biawak hitam. Ejekan tu memang menusuk kalbu. Rasa terhingga dan tercabar, maruah Tun Hamzah terus terbakar. Dia pusing balik, goncang perisai dia dan terus menjerit amaran yang dia nak melancarkan serangan amuk. Serangan amuk Tun Hamzah ni jadi macam satu kejutan elektrik untuk semua orang. Bila nampak kawan diorang berani mati merempuh musuh seorang diri, seluruh tentera Melaka yang tadi lari lintang pukang tu terus pusing balik. Mereka rempuh musuh habis-habisan, musnahkan pertahanan Pasai secara total dan paksa raja penceroboh tu lari masuk hutan. Melaka akhirnya menang. Okey, anda mungkin rasa cerita ni dah tamat lepas diorang menang besar kan? Tak, bahagian paling menarik sebenarnya berlaku lepas perang tamat. Segala drama dan akibat politik di istana ini menunjukkan masterclass kepimpinan yang sebenar. Sepatutnya Sultan Zainal Abidin bersyukurlah orang dah tolong rampas balik tahta dia kan? Tapi sebaliknya, dia tunjuk ego yang melangit. Dia cakap dekat bendahara yang kesetiaan dan hormat dia dekat Melaka cuma masa dia ada dekat Melaka je. Bendahara kita ni pula, seorang yang sangat berprinsip. Dia takkan biarkan maruah Melaka dipijak macam tu je. Dia guna struktur ayat yang sama, sebiji macam Sultan tu untuk balas balik dan on the spot, dia suruh semua tenteranya kemas barang untuk belayar balik ke Melaka.
Karma bertindak sangat pantas. Bayangkan, baru je armada kapal Melaka tu bertolak, rakyat Pasai terus memberontak dan serang Sultan Zainal Abidin tu balik. Jeneral-jeneral Melaka ada terfikir nak patah balik untuk tolong, tapi bendahara buat satu keputusan politik yang sangat dingin. Dia bertegas, tak ada maknanya nak patah balik tolong raja yang tak reti nak hormat sekutu dia. Jadi, mereka biarkan je raja tu uruskan masalah dia sendiri dan terus berlayar balik. Dekat sinilah kita nampak kelicikan bendahara uruskan rakan sekerjanya sendiri. Sampai je dekat Melaka, Laksamana pergi tikam belakang bendahara. Burukkan nama dia depan Sultan. Bendahara tahu benda ni, kawan-kawan dah bagi amaran. Tapi dia tak balas balik dengan kemarahan. Dan dia tak cuba nak bela diri pun. Bila Sultan tanya, bendahara sebaliknya puji habis-habisan pengorbanan Laksamana dekat medan perang tadi. Ini memang langkah checkmate secara psikologi. Sultan yang bijak tu terus nampak warna sebenar mereka dan sedar siapa yang betul-betul mulia hatinya. Bila Sultan dapat tahu kebenaran sebenar, Bagindu tak tunggu lama untuk beri ganjaran kepada wira-wira yang patut diraikan. Bendahara dikurniakan pakaian persalinan diraja. Tun Pikrama dapat gelaran baru dan diberikan 40 buah kapal. Si pahlawan amuk kita, Tun Hamzah, dinaikkan pangkat. Dan dah semestinya, pemanah-pemanah berani tadi pun dapat ganjaran yang sangat lumayan. Keadilan terbukti wujud. Dan ini bawa kita kepada satu nombor yang sangat memberi kepuasan. 7 kali. Itulah jumlah tepat Laksamana terpaksa sujud dan cium tapak kaki bendahara lepas dia sedar dia dah tewas. Bukan tewas dengan pedang, tapi tewas dengan keluhuran budi bendahara. Dia betul-betul malu dengan tindakan khianat dia sendiri. Jadi, kupasan kali ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang mendalam tentang maksud sebenar kuasa dan kepimpinan. Bila kita diuji dengan jalan buntu, kawan yang tak kenang budi, dan rakan sekerja yang tikam dari belakang, dari mana datangnya kuasa sebenar? Adakah dari ketajaman pedang dan kemarahan, atau dari keluhuran mutlak dan kekuatan peribadi kita sendiri? Kemenangan paling besar kadang-kadang tak perlukan kita untuk musnahkan orang lain, cukup dengan mengekalkan prinsip dan adab kita. Sesuatu yang sangat berbaloi untuk kita fikir-fikirkan. Sampai di sini saja untuk perbincangan kita kali ini. Jumpa lagi.